warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya nak tanya. Puan, boleh jauhkan telefon dari TV ya? TV dah tutup. TV dah tutup lah? Dah. Ya. Ni saya nak tanya. Masa kita dilahirkan, kita dah diterima rezeki, ajal maut, umur kita kan? Ya. Apabila kita belajar, Ustaz kita suruh kita minta doa. Lepas semayang kan untuk panjang umur tambah rezeki. Jadi saya tak terangkan macam mana benda tu. Ada kan umur tak boleh dipanjangkan lagi. Tak apa, setahu saya umur tu bila kita lahirkan dia, walaupun kita minta dipanjangkan, dia takkan berubah walaupun keadaan. Jadi saya nak Ustaz terangkan kenapa kita perlu lepas semayang kita perlu minta berdoa. Perlu berdoa untuk panjang umur tambah rezeki. Itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada puan yang bertanya tadi soalan bagaimana kenapa kita perlu mohon kepada Allah SWT panjang umur murah rezeki, padahal dia merupakan satu qada yang mubram yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Jawapannya mudah saja. Sebagaimana kita berusaha untuk menambah rezeki kita, kerana kita tidak pernah tahu berapakah yang ditetapkan untuk kita. Maka demikian juga dalam kesihatan, kita mohon kepada Allah SWT. Kita berjumpa dengan doktor, kita jumpa dengan pakar perubatan untuk mendapatkan penyelesaian kepada masalah-masalah yang kita lalui. Masalah kesihatan contohnya. Kan itu kalau kita lihat Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat dalam satu hadis yang panjang. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yu'mar bil malak fayu'mar bi 4 kalimatin. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi menjelaskan bahawa kamu dihimpunkan dalam rahim ibu kamu 40 hari sebagai setitis mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segetul daging. Kemudian datanglah malaikat untuk menuliskan 4 perkara. Sahabat-sahabat menjadi hairan. Wahai Nabi, kalaulah umur telah ditetapkan, ajal telah ditetapkan, rezeki sudah termaktub, dan kami ini ahli syurga atau neraka telah pun ditetapkan oleh Allah, perlu apa beramal? Jawab Nabi SAW, as-sadiqul masduq, seorang yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kerjalah, kerana segala seorang itu, semua orang itu sebenarnya kalau dia ahli taat, dia ahli syurga, dipermudahkan untuknya melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kita pohon para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, umur panjang. Dan ada satu hadis yang sahih, ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila Nabi sampai di Madinah, usianya baru 10 tahun. Meninggal bila Nabi wafat, umurnya baru 20 tahun. Tetapi Nabi pernah menziarahinya, dan Nabi telah mendoakan untuknya panjang umur. Doa ni ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari. Iaitu Nabi mendoakan untuknya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wasi' lahu fi darihi wa barik lahu fima a'taitahu wa ahsin amalahu wa ghfir lahu. Ya Allah, luaskanlah rumahnya, banyakkan rezekinya, panjangkan umurnya, baikilah amalannya, kurniakan kepadanya harta yang banyak, dan terimalah segala apa yang ada daripadanya. Begitulah maksud doa Nabi SAW dalam hadis sahih ini. Dan akhirnya Anas bin Malik ini dikurniakan Allah umur lebih dari 100 tahun, anak lebih dari 100 orang. Dan dalam kitab Dalilul Falihin menjelaskan doa Nabi kepada Anas yang cukup hebat ini menyebabkan Anas punya hasil kurma diperolehi 2 kali setahun. Zaman tu belum ada teknologi industri tanaman, asas tani belum ada lagi. Dan tanaman Anas ini, buah kurmanya berbau harum seperti yang disebut dalam asar-asar yang sahih. Para penonton sekalian, balik pada cerita tadi. Jadi doalah kepada Allah SWT, mohonlah kepadanya supaya kita dapat umur yang panjang. Dan bukan setakat panjang, kita nak umur panjang dan sihat. Amalkanlah doa ini. Dan Alhamdulillah, doa ini ada dibukukan dalam buku yang saya himpunkan, tajuk 101 doa dari hadis-hadis sahih. Kalau kita dapat amalkan, mudah-mudahan kita juga dapat mencontohi Sayyidina Anas bin Malik. Doa untuk diri kita sendiri, dan juga anak-anak kita dan keturunan kita. Baik, para penonton sekalian, masih lagi boleh menghubungi Tanyalah Ustaz di 0377268114. Ataupun yang malu nak bertanya secara terbuka, bolehlah mengemailkan. Apa yang mampu dijawab, insya-Allah kita jawab. Mungkin hal itu lebih personal. Tanyalah Ustaz @tv9.com.my. Tanyalah Ustaz, satu perkataan. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kita melanjutkan bicara lagi tentang taubat. Apakah keistimewaan taubat ini sebenarnya? Apa kelebihan yang ada padanya? Yang pertama, kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah supaya kamu beroleh al-falah. Al-falah ini jelas
Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fazil Quran Al-Karim, Al-Falah ini mencakupi dunia dan juga akhirat. Maknanya di saat manusia semua mencari dunia, terlupa akhirat, orang yang dapat Al-Falah yang disebut dalam azan oleh muazzin, oleh Bilal ini, dia dapat dua-dua sekali, memenuhi tuntutan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kita ni semua berdosa para penonton. Tidak ada siapa pun yang sunyi dengan melakukan dosa. Kalau kita baca kisah At-Taibin, At-Taibun, Kitab At-Tawabin, contohnya ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam satu asar yang sahih, seperti yang dinilai oleh Al-Arnaut, seorang muhadis yang terkemuka dari Jordan. Beliau menilai satu hadis menceritakan tentang seorang yang namanya Al-Kifli. Al-Kifli. Beliau hidup zaman Bani Israel. Beliau ni seorang yang sudah berumur lanjut, ada harta banyak. Dia cinta pada seorang perempuan muda yang rupawan, jelita. Pada satu hari perempuan datang bertemu dengannya untuk minta bantuan, nak pinjam 60, barangkali 60 ribu agaknya, 60 disebut dalam asar itu. Datang jumpa Al-Kifli. Al-Kifli kata, boleh, saya boleh beri pada awak 60 ringgit atau sebagainya ini, dengan syarat awak bersama dengan saya, awak tidur bersama dengan saya. Pada hari yang dijanjikan untuk pemberian wang tersebut, dan Al-Kifli berada dekat dengan wanita ini seperti digambarkan dalam asar, berada dekat dengannya sebagaimana duduk seorang lelaki terhadap seorang perempuan untuk melakukan buatan tersebut. Tiba-tiba perempuan ini berkata kepadanya, wahai lelaki, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana aku nak pinjam kamu duit ini, aku terpaksa menggadaikan maruah diriku. Bila mendengar saya Al-Kifli ini, dia pun tersentak dan iman terbit semula dalam diri dia. Para penonton sekalian, kena awas diri kita. Kerana Nabi telah menyebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu sharibul khamr hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang itu melainkan waktu zina iman keluar daripada dirinya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, digambarkan macam kepulan asap duduk di atasnya. Bila dia selesai melakukan perbuatan itu, iman itu kembali balik semula. Maknanya kalau mati waktu melakukan maksiat yang besar ini, seorang itu most probably mati dalam keadaan tidak ada iman, para penonton sekalian. Dan tidaklah seorang itu minum arak, melainkan waktu minum arak itu iman keluar dari dirinya. Dan tidaklah seorang itu mencuri, melainkan waktu mencuri itu iman sudah keluar dari dirinya. Balik kita pada cerita Al-Kifli tadi. Akhirnya bila dia sedar itu bukan dosa besar, dia kata pada perempuan itu, wahai perempuan, ambil engkau 60 wang ini, 60 dinar, 60 dirham, 60 ribu barangkali, ambil lah. Aku tidak perlukan dia, aku nak bertaubat pada Allah. Dia membalik ke rumahnya bertaubat dengan semampunya, menangis. Keesokan harinya dia pun meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Dalam asar ini menjelaskan, di atas pintu rumahnya ditulis oleh malaikat, laqad taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Bani Israel dahulu kalau mereka bertaubat, nanti appear perkataan taubat itu di atas dahi, Allah SWT terima taubatnya. Kalau seorang itu melakukan zina, nanti di dahinya tulis, innani zanin, aku ini seorang penzina. Wallah, hebatnya ujian pada mereka. Ujian tersebut tidak berlaku pada kita. Kita melakukan maksiat, Allah tutup, Allah sembunyikan, dan orang menilai kita orang baik. Para penonton dimuliakan Allah sekalian, kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini peringatan dari penerbit, bagi yang nak menghubungi, tanyalah Ustaz. Pastikan saudara jauh dari televisyen atau tutup televisyen sementara waktu. Tutup di sini, adik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauhkan dari televisyennya. Bukan, saya tak buka telefon dalam bilik. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, dari mana? Saya daripada Sungai Petani. Saya ni ada peristiwa lah Ustaz kan. Saya ada peristiwa dalam hidup. Lepas tu rasa saya apa yang Ustaz cakap ni, dengan zikir, dengan taubatnya, Allah akan beri kita satu petunjuk yang maha besar Ustaz. Peristiwa ni amat menyayatkan hati saya, tapi kerana saya menadah tangan seperti Ustaz cakap, kita bertobat dan sembahyang Tuhan, orang dah bagi kita satu petunjuk. Dan hajat saya, lepas itu saya dapat pergi menunaikan umrah. Tadi saya dapat, Allah bagi saya satu benda yang paling istimewa dalam hidup saya Ustaz. Dan saya bersyukur di atas apa yang Ustaz selalu bagi petunjuk itu, saya telah ikut. Dan itulah saya cakap istighfar. Apa yang Ustaz cakap, saya dapat semua tu. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Baik, terima kasih atas ulasan yang dikemukakan. Kita ni semua melakukan dosa, kalau untuk dimuliakan Allah sekalian. Tidak ada siapa pun yang sunyi dia melakukan dosa. Sebaik-baik manusia itu dalam taubat kepada Allah SWT.
kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, dalam satu hadis riwayat Tirmizi. Setiap kita ni berdosa, mana ada yang maksum? Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sehingga Al-Imam An-Nawawi menyenaraikan dosa-dosa besar dan dosa kecil perlu wajib bertaubat pada Allah sebenarnya. Kalau kita lihat pandangan Al-Imam Qurtubi agak longgar sedikit, mengatakan dosa besar bertaubat, dosa kecil perlukan istighfar. Istighfar itu sebenarnya part of taubat, sebahagian dari taubat, tuan-tuan sekalian. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada zaman Fudail bin Iyad. Beliau ni merupakan seorang imam al-muttaqin, imam tabi'in di Mekah. Beliau pada peringkat asalnya merupakan seorang perompak, pencuri. Dan kerja beliau waktu malam merompak. Sehinggalah pada satu malam bila beliau masuk rumah seorang tua, orang tua ni tidak akan dapat melawan beliau. Kalau Fudail nak merompak hartanya, dia tidak akan dapat lawan. Dia seorang lelaki yang sudah tua lagi uzur. Tiba-tiba bila dia melihat orang tua ni sedang baca ayat-ayat awal dari surat Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bilakah sampainya masa bagi orang beriman untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar saja perkara ini, Fudail merasa terkejut seolah-olah tidak pernah mengetahui ayat tersebut. Fudail balik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia di antara imam Al-Haram, dan beliau mempunyai banyak sejarah yang menarik dengan Abdullah bin Mubarak. Pernah Abdullah bin Mubarak menegurnya dengan katanya, "Ya 'abidal haramain law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu." Wahai penyembah tanah haram, kalaulah kamu tahu kelebihan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan kerja engkau duduk mengajar dan setakat berdoa berzikir untuk dirimu, kamu akan tahu kamu sebenarnya bermain-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah berkaitan dengan Fudail. Fudail ni akhirnya menjadi seorang imamul muttaqin, imam al-fuqaha, imam as-salihin di Mekah. Ada banyak kisah tentang yang asal hidup beliau merupakan seorang ahli maksiat. InsyaAllah lepas ni kita akan ceritakan beliau tentang Malik bin Dinar yang hidup pada zaman Hasan Basri, juga merupakan seorang ahli maksiat, kemudian bertaubat kepada Allah SWT. InsyaAllah kita bertemu lagi sebentar lagi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya semua manusia melakukan dosa, dan sebaik-baik mereka yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara definisi taubat yang paling baik yang telah disebutkan semalam dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam Dalilul Falihin, al-audu ila Allah ba'da an kana ba'idan minhu ila an yakuna qariban ilaihi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selepas seorang itu tersasar, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepadanya. Masalah melakukan dosa ni, semua manusia melakukan dosa, para penonton sekalian. Dalam ayat-ayat yang awal yang dibacakan dari surat Nur tadi menggambarkan tentang beberapa orang sahabat yang terlibat dalam fitnah terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah dalam satu peperangan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, peristiwa yang masyhur. Aisyah radhiyallahu anha yang mengikut undian itu jatuh kepada beliau untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengiringi Nabi dalam perjalanan itu. Tiba-tiba Aisyah telah pun kehilangan kalungnya. Beliau pun turun, lalu kenderaan yang membawanya ini terlupa untuk memastikan adakah beliau di dalam ataupun tidak. Pulanglah rombongan askar yang dipimpin Nabi SAW ke Madinah, dan Aisyah telah pun tertinggal dalam perjalanan. Kemudian Safwan bin Mu'attar radhiyallahu anhu, seorang ahli syurga, akhirnya menjadi orang yang terakhir untuk memastikan tidak ada keciciran, melihat Aisyah radhiyallahu anha, dan dikenal Aisyah kerana mereka ini pernah menjadi kawan-kawan sepermainan waktu Aisyah masa kecil dahulu, sebelum turunnya ayat hijab. Para penonton dimuliakan Allah sekalian, Safwan hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safwan merendahkan untanya, minta kepada Aisyah untuk menaiki tanpa berkata sepatah apapun, dan menarik unta ini untuk pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, orang-orang munafik mula memukul canang, mengatakan keluarga Nabi terlibat melakukan zina, satu dosa yang cukup besar, menuduh tanpa bukti, yang Allah SWT telah tekankan dalam surah, dalam ayat dibaca tadi, kalaulah mereka membawa datang 4 orang saksi. Akhirnya perkara tersebut melanda keluarga Nabi SAW sampai Nabi meminta Aisyah untuk pulang ke pangkuan ayah dan ibunya. Dan di kalangan sahabat-sahabat Nabi ada yang terlibat dalam perkara tersebut, sama-sama mengatakan perkara yang tidak baik terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan kepada Safwan. Sehingga Allah turunkan ayat untuk membebaskan keluarga yang mulia ini, isteri yang mulia ini pada sebarang kejahatan
dan kata-kata nista oleh musuh-musuh Islam, golongan munafikun sebagai contohnya. Pengajaran peristiwa seperti ini jelas Syekh Dr. Wahab Zuhairi dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, bahawa generasi sahabat pun tidak selamat daripada melakukan dosa para penuntut sekalian. Di samping hikmatul tasyrik nak mengajar kita bagaimana menghadapi kefahaman menghadapi fitnah, bagaimana orang fitnah kita pada hari ini, bagaimana menanganinya. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penuntut dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya kisah taubat ni banyak disebut oleh para alim ulama. Contohnya dalam kitab yang menarik, Kitab Tawabin oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, menjelaskan kisah tentang seorang yang namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni para penuntut dimuliakan Allah sekalian merupakan seorang ahli maksiat. Baik, sebelum melanjutkan bicara tentang cerita yang menarik ini, kita terima panggilan daripada sahabat di luar. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mat Alim bin Ahmad daripada Tasik Lugor, 19. Dari mana? Daripada Tasik Lugor. Baik, silakan. Saya ingin tanya mengenai solat taubat, iaitu waktu dan masa yang paling sesuai lah kita melakukan solat taubat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semalam dalam rancangan Pembuka Tirai Tanyalah Ustaz, saya mengemukakan wasiat dikemukakan oleh Ibrahim Khawas, iaitulah Dawaul qalbi khamsun, mengubat hati yang berpenyakit hati, menyebabkan hati menjadi menyebabkan kita cenderung untuk melakukan maksiat. Antaranya yang nasihatkan kita, yang keempat, al-istighfar inda sahar. Adalah kita banyakkan istighfar pada waktu sahar. Waktu sahar ni waktu sebelum subuh, lebih kurang 1 jam, 2 jam, paling baik pukul 3.30 membawa ke waktu subuh. Dan adab bila kita bangkit, kita naklah tidur sebentar sebelum subuh, menghilangkan tanda-tanda merah pada mata supaya tidak ada riak dan sebagainya. Tapi kalau kita dapat bangkit setengah jam atau 1 jam atau 45 minit sebelum subuh, ini pun sudah baik sebenarnya untuk bertaubat kepada Allah SWT. Kerana dalam hadis sahih, hadis kursi, Allah SWT menjelaskan, hal min taibin faghfir lahu. Adakah orang yang taubat, aku nak menerima taubatnya itu pada waktu tersebut. Jadi fi thuluthil akhir minal lail, hujung malam yang terakhir itu 1/3 waktu mustajab, waktu mujarab doa. Anak-anak dapat keputusan PMR baru-baru ini, sudahkah ayah ibu mendoakan untuk mereka dapat sekolah yang baik? Ini antara waktu yang utama untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon hajat, mohon apa saja, Allah SWT akan terima. Baik, saya lanjutkan cerita tentang Malik bin Dinar. Seperti disebut oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Malik bin Dinar ni seorang yang kerap melakukan maksiat, minum arak bermalam. Kalau kita istilah pada hari ini, naik klub, pada waktu malam berada di kelab-kelab malam. Pada zaman itu minum arak, melakukan perkara-perkara haram segala bentuknya. Sehinggalah pada satu hari tiba-tiba datang kesedaran untuk berkahwin. Dia seorang yang jahat, terkenal dengan kejahatannya. Pinang mana-mana orang pada zaman itu tidak akan diterima. Kerana zaman itu zaman orang-orang saleh ramai. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk berkahwin dengan seorang hamba perempuan. Kahwin dengan hamba perempuan ini dapat seorang puteri yang cukup cantik dan elok akhlaknya. Tiba-tiba takdir Allah SWT, puteri ini meninggal dunia para penonton sekalian. Sedihnya Malik bin Dinar bukan kepalang. Sedih bukan kepalang. Puteri ini meninggal dunia. Dan dia waktu itu zaman fasiknya, zaman asyiknya melakukan maksiat. Dia tidak dapat menerima sebagai qada dan qadar dari Allah SWT. Akhirnya dia berasa susah hati. Pada satu malam dia tertidur dalam keadaan sedih ini. Bermimpilah dia pada malam tersebut. Dia melihat satu monster. Apa monster? Satu giant, satu makhluk yang cukup besar mengejarnya. Dan di hadapannya ada api neraka. Adalah lembah yang dipenuhi dengan api. Dan dekat dengan lembah itu ada seorang tua yang sangat uzur, mengatakan kepadanya, wahai Malik, aku nak membantu kamu tapi aku tidak dapat bantu, wahai Malik. Malik ini melarikan diri, monster ini mengejar dia. Tiba-tiba pada waktu itu kelihatanlah anak dia yang bernama Fatimah yang telah meninggal dunia, yang ditangisi kematiannya tidak sudah-sudah itu. Fatimah ni manggil, ayah, ayah. Dia pun datang untuk mendekati anaknya ini, dan dia bukan main gembira. Dia peluknya anak ini. Tiba-tiba anak ini minta kepada monster ini untuk pergi tempat lain. Istilah anak-anak bagi faham mudah pagi Sabtu ni. Minta kepada jin yang besar ini, yang hendak mengacaunya, yang hendak melakukan satu keburukan kepadanya, supaya pergilah ke tempat lain. Dan makhluk yang besar ini mengasingkan diri. Apa pun sekalian, apa yang terjadi? Akhirnya bila dia sedar, dia lihat gadis ini, anak kecil ini, anaknya cuba bawa dia untuk masuk ke dalam syurga. Bila dia bertanya kepada anak ini, siapakah dia yang besar, yang jahat, kelihatan ingin membunuh ayah itu. Itulah kejahatan ayah, amal jahat ayah di dunia.
Siapakah orang tua itu? Itulah amal salih ayah yang begitu dhaif dan lemah. Akhirnya bila Malik bin Dinar bangkit dari tidurnya, terus bertaubat menjadi orang yang paling baik dan berguru dengan Hasan Basri. Baik para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kisah taubat ni kisah yang panjang, menjadi step kedua selepas ikhlas dalam ruang lingkup kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut modul komprehensif yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, pagi ini mari kita sama-sama menadah tangan mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah SWT menerima apa yang kita panjatkan. Pagi yang masih harmoni, kita belum melakukan sebarang maksiat kepada Allah harapnya. Mari sama-sama kita berdoa, dan doa yang saya pilih ini doa mohon istiqamah di jalan Allah SWT. Doa ini saya Nabi ungkapkan, Nabi bacakan sebelum bangkit dari satu majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami perasaan takut yang boleh menghalang kami dari melakukan maksiat kepadamu. Berilah kami semangat untuk melakukan ketaatan sehingga kami rasa kemanisan iman dalam beribadah kepadamu. Ringankan untuk kami semua fitnah dunia, dan jangan jadi dunia ini sebagai mataran utama kami lupa kepada akhirat. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, doa ini saya petik dari kitab tajuk Doa, Zikir dan Munajat yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan mengamalkannya kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dipetik dari buku ini. Segala yang baik daripada Allah, kelemahan milik manusia. Jangan ke mana-mana, insya-Allah kita akan jumpa pada hari esok untuk rancangan Tanyalah Ustaz. Terima kasih atas kehadiran dan penglibatan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pagi esok. Dan saya Iman ini rancangan diperusan tiap-tiap Jumaat, Sabtu dan Ahad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.